Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan hari ini kita akan teruskan dengan Kawin Kontrak bab 1 bahagian 3. Sewaktu jenazah Faiz diusung dan dimasukkan ke liang lahat, Farid masih diam membisu. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jika kerana cinta, memang dia nekat memilih Farah sebagai pemusuli hatinya. Tapi ini masalah lain, wasiat, maruah kononnya. Masa depan seorang gadis yang menjadi kesayangan keluarga melebihi kasih dan sayang kepada anak sendiri. Walau apa yang terjadi akan tetap diangkat sebagai menantu, sehingga sanggup mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri. Cerita tentang Nur Ain didewa-dewakan, kadang-kadang naik muak dia mendengarnya. Cerita-cerita yang didengar cukup untuk menempatkan Nur Ain sebagai gadis yang istimewa di mata keluarga. Semuanya baik, semuanya sempurna. Farid sendiri tidak pernah bertentang mata dengan Nur Ain. Semasa abangnya bertunang, dia keluar negara. Ketika pulang bercuti, tidak pernah pula dia terserempak dengan Nur Ain. Tiba-tiba gadis yang hanya dikenali pada nama itu digandingkan bersama di atas pelana. Mungkinkah ini balasan Tuhan kerana sikapnya dulu yang banyak mengecewakan gadis yang pernah hadir dalam hidupnya, biarpun hanya untuk sedetik? Inikah balasan di atas sikapnya yang suka berpoya-poya? Biarpun sejak dia mengenali Farah, perangai doncuannya sudah cuba diubah. Mungkinkah penanggungan ini suatu balasan di atas dosa-dosanya kepada ayah yang banyak berkorban mencurahkan kasih sayang dan ilmu? Mungkinkah? 1000 tanda tanya bersarang dalam kepalanya. Biar apa alasan, Nur Ain bukanlah pilihannya. Malah setiap kali matanya menatap wajah Nur Ain, perasaannya diamat benci dan dendam. Perasaan suka disisihkan dari lubuk hati. Perasaan datang tanpa dipaksa-paksa, entah kenapa. Apalah malangnya nasib Nur Ain bersuamikan lelaki seperti yang tidak pernah mengasihi isteri biarpun sekelumit cerna. Abang Farid dah sembahyang? Lemat manja suara menyapu lamunannya. Dia membisu. Abang dah sembahyang? Ulangnya lagi. Ingin berbicara setelah suasana dirasakan terlalu sepi. Farid menjeling dengan ekor mata. Belum, abang penat. Sekejap lagi abang sembahyanglah, jawabnya kasar. Kalau boleh, kita sembahyang sama. I nak berimankan abang, katanya. I sembahyanglah dulu, tak perlu tunggu abang, dengkusnya lagi. Nur Ain terdiam. Dia kelihatan tabah di mata Farid. Sayangnya cintanya bukan milik Nur Ain. Jika tidak, mungkin dia lelaki paling bahagia memiliki Nur Ain setabah itu. Nur Ain berganjak ke sisi Farid lalu melutut di bawah kakinya. Dia merenung wajah Farid. Sepintas itu hatinya pasrah pada jodoh yang diberikan Tuhan untuknya. Hibanya tiba-tiba saja hilang. Tiada bezanya antara Faiz dengan Farid. Mereka serupa walaupun tidak sama. Nur Ain tersenyum. Biarlah dia menerima takdir ini dengan tabah. Sekurang-kurangnya dengan menerima Farid sebagai suami, bayangan cinta Faiz tidak akan terus bersamanya. Dengan bayangan itu, hatinya yang lumpuh tidak akan terus mati. Ia akan terus membarakan harapan. Cukuplah dia memiliki wajah Farid kerana di sebalik wajah itu, bayangan Faiz mencelah dengan sejuta hikmah. Memberinya segala kekuatan untuk hidup, mengajarnya arti hidup yang sebenar hidup. Dia bertekad akan cuba mencintai Farid kerana sejak kecil dia tidak dididik dan diasuh oleh ibu supaya menjadi seorang yang patuh dan taat. Nur Ain membuka kasut suaminya lembut dan berhati-hati. Stokin lekat di kaki dilucutkan, keris di pinggang dan tengkolok dicabut. Di kepala dicabut. Faiz membiarkan saja. Dia mencebikkan bibirnya, meluat. Hatinya tidak melihat keikhlasan Nur Ain, yang ada hanya kebencian. Farid memejamkan matanya akalnya melayang pada pertemuan pertama dengan Farah 2 minggu yang lalu. Sudah sampai bila kita akan terus begini? Tanya Farah manja. Hatinya curiga dengan sikap Farid yang
lebih suka mendiamkan diri apabila soal kahwin ditimbulkan. Farid menenung jauh ke arah ombak yang membelah pantai. Deserian angin pantai menerbangkan rambut ikal Farah. Kelihatan Farah sungguh cantik sekali di matanya. Cintanya semakin melimpah ruah, namun ada sesuatu menghalang hasrat sucinya. Kepercayaan ayah. Keyakinan ayahnya sudah terlalu sukar untuk diperoleh. Kesilapan yang lalu seolah tiada maaf lagi. Farid tidak bermaksud menghampakan perasaan Farah, tetapi perasaan cintanya terhadap Farah mestilah rasional agar perasaan itu tidak mempengaruhi tindak tanduknya. Sikap yang babi buta akan menghancurkan harapan yang terpendam sekian lama. Farah memaut rapat tangan Farid, bagaikan tidak mahu dilepaskan tautan itu. Bila kita akan kahwin? Desak Farah. Sabarlah sayang, pujuk Farid sambil mengelus rambut Farah lembut. Sampai bila? Sampai Id betul-betul bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai suami. Suami yang baik dan pengasih seperti yang Farah impikan. Jadi, Id tidak yakin yang Id boleh jadi suami yang baik? Atau Id masih mencari calon yang lain selain Farah? Farah, sungguh mati Id sayangkan Farah. Tapi perkahwinan bukan boleh dibuat main-main. Perkahwinan adalah perkongsian sepanjang hayat. Kerukunan rumah tangga adalah syurga kehidupan suami isteri. Cinta saja tidak cukup. Apa yang Id fikirkan lagi? Bukankah kita sudah mendalami hati masing-masing? Sanggup mengharungi susah dan senang sama-sama. Mengharungi kesusahanlah yang Farid tak sanggup Id lelaki. Sebagai lelaki, Id berbangga kalau Id dapat hadiahkan sebuah rumah yang besar, kereta yang mewah dan segala macam kesenangan buat bagi isteri Id nanti. Farah tidak impikan semua itu. Asalkan Id sentiasa bersama Farah, itu pun sudah cukup, ucap Farah ikhlas. Farid menarik tangan Farah rapat ke dadanya. Kemudian jari-jari yang halus runcing itu dikucuk berkali-kali. Farid amat memahami perasaan Farah. Namun apakan daya, zaman sekarang sudah berubah. Orang tidak memandang budi dan bahasa. Orang tidak akan bertanya berapa kali kita khatam Al-Quran. Apakah kita ada kelulusan tertinggi dalam akademik? Tapi orang akan bertanya, siapa kita? Kereta apa kita pakai? Untuk tujuan itu, Farid nekat. Sesuatu akan dikorbankan demi mencapai hasrat dan cita-cita. Usaha sendiri terlalu lambat dan sukar. Dia mengimpikan jalan singkat untuk menggapai hasratnya. Walaupun kasih mereka seperti bulu ayam yang terlekat di minyak tar, tegur dan sukar untuk dipisahkan, tapi Farid masih belum berani untuk memberi suatu harapan yang utuh. Biarlah hari-hari yang mendatang terus seperti sekarang. Terserah kepada keadaan yang menentukan. Biarlah kini dia telah berkorban sesuatu hanya untuk mencapai impiannya. Farah pasti kecewa. Farah pasti akan menuduhnya mementingkan diri sendiri. Farah akan mengutuknya sebagai lelaki durjana, kekasih yang curang dan entah berapa macam lagi tuduhan dan cemuhan Farah. Namun segalanya sudah terlambat. Dia kini sudah bergelar suami, hanya memenuhi suatu wasiat dan harapan keluarga. Farid memejamkan matanya lagi sambil melepaskan suatu keluhan berat. Hatinya mendongkol, mendatap wajah perempuan yang tidak pernah dicintainya. Perempuan yang merampas kebahagiaannya dalam menjalani dunia berkasih sayang. Ruh ain yang masih terpacak di depannya itu ditenung tajam. Bagai mahu ditelannya. Teramat benci. Lirik mata Nur Ain dan senyum manis Nur Ain seperti halilintar menyambar hati Farid. Pedih dan ngilu tangkai hatinya tak kala menatap mata dan senyuman itu. Lipatan sejarah hidup Nur Ain diselap. Biarpun tiada kepastian tentang cerita-cerita yang didengar, tetapi itu sudah cukup mengundang rasa benci di hatinya. Curiga yang bertandang menyebabkan perasaannya semakin dingin dan membeku. Hatinya bersalam dendam. Kau tidak berhak untuk memiliki walau sekumit cinta dariku, Ain. Cetusnya perlahan. Nur Ain menundukkan mukanya. Dia mengerti.
Dia sedar bahawa kehadirannya tidak diundang ke dalam hidup Farid. Namun Na'an juga sedar yang dia memerlukan tempat bergantung. Dia tidak boleh hidup sendiri. Sikap dingin suaminya akan diterima dengan tabah. Dia berjanji akan tetap taat kepada lelaki yang bergelar suami. Apatah lagi jika lelaki itu adalah amanah Faiz. Rasa terhutang budinya dengan kebaikan keluarga Faiz yang sanggup menerima kehadirannya dan memberinya harapan ketika dia di dalam kesusahan dulu telah menjeratnya. Apabila telah terhutang budi, secara tidak langsung dirinya terikat dengan tanggungjawab untuk membalas budi.